Akan sambung malam ni rukun yang baru ataupun rukun yang keempat daripada 13 rukun sembahyang. Jadi cukup 13 baru nama solat. Cukup 13 baru nama solat. Kita duk bincang rukun ataupun kita panggil juzuk sembahyang. Rukun ni merujuk kepada juzuk sembahyang. Cukup 13 juzuk, maka dinamakan diri sembahyang. Kalau kita buat 3-4 saja ataupun 12 saja, tak cukup 13, maka sempurna, walaupun sempurna cantik 13, cukup dan sempurna 12. Satu je yang fail, tidak dinamakan diri sembahyang, hanya dinamakan melakukan perbuatan sembahyang saja. Itu kita selalu sebut tu, Pak. Baik, kesambung yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, keempat daripada 13 rukun ataupun juzuk sembahyang, yang nama dia ialah membaca lafaz yang bernama Fatihah. Lafaz ataupun bacaan ataupun skrip yang dinamakan Fatihah. Fatihah tu nama bagi bacaan yang diwajibkan di dalam solat. Diri dia, nama dia Fatihah. Diri dia yang kita duk baca 7 ayat itu, tu diri Fatihah. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i ada 7 ayat. Bermula dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim, ayat yang ketiga, sampailah ayat yang terakhir, yang ketujuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7 ayat itu dinamakan diri Fatihah. Nama dia Fatihah, diri dia adalah 7 ayat itu. Wajib dibaca Fatihah itu pada tiap-tiap rakaat semasa berdiri. Wajib baca ni tiap-tiap rakaat. Dalam keadaan berdiri bagi mereka yang mampu. Baca Fatihah berdiri, takbir pun berdiri. Bagi mereka yang mampu. Jadi Fatihah ni tuan-tuan salah satu daripada 5 rukun qauli yang wajib. Dan kita tak susum 5 dengan 8. Dia sekali kan. 13 itu dia campur sekali. Dalam kitab lain dia asingkan 5 skrip yang wajib. Dalam sembahyang ni ada 2 protokol sembahyang ni ada 2 jenis. Ada protokol yang jenis ucapan, yang jenis bacaan, yang jenis kena follow skrip. Yang keduanya jenis perbuatan kena buat dengan anggota kita. 2 ni 8 jenis buat dengan anggota yang wajibnya, dan 5 jenis ucapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, skrip dia. Jadi 5 campur 8 itu digabungkan jadi 13. Tapi di dalam kitab kita ni dia campur sekali. Baik, membaca lafaz yang bernama Fatihah. Apabila sebut lafaz tuan-tuan, selalu kita sebut, kita mudah je nak implement dia, kena tahu makna lafaz, makna ucapan, makna perkataan, makna lafaz. Kalau kita tahu makna lafaz, insya-Allah kita buat akan betul. Kenapa? Kita tahu makna apa lafaz itu ataupun dipanggil ucapan itu. Dipanggil qauli itu. Sebab tu dia kata di sini membaca. Bukan disuruh buat, bukan. Membaca. Apabila membaca itu bermakna dia suruh baca lafaz ataupun perkataan. Apa dia lafaz? Kalau kita sebut tuan-tuan, lafaz ini as-sautu, dia kena ada suara. Yashtamilul huruful hijaiyah, yang mengandungi huruf yang jelas makhraj dan sifat. Tu dia panggil baca. Kalau baca tidak ada suara yang jelas huruf, maka tidak dinamakan baca. Jadi kita faham tu, apabila baca ni, cara nak buat tu kita dah faham. Kenapa? Kerana makna perkataan ini dia jenis kena ada suara. Suara tu pula kena jelas. Jelas apa dia? Makhraj huruf. Supaya dia tak bertukar dengan makhraj orang lain, huruf lain. Apabila kita tahu lafaz saja, semua sama dia punya cara kita buat. Tu. Okey, membaca lafaz yang bernama Fatihah bila? Pada tiap-tiap rakaat. Kalau rakaat tu 5, rakaat tu 4 lah, rakaat tu 3 lah, rakaat tu 2 lah. Dan baca tu pula semasa berdiri. Dalam keadaan berdiri
bagi sembahyang yang wajib. Ataupun sembahyang sunat, sunat berdiri. Dia beza. Sembahyang wajib berdiri bagi mereka mampu, dan baca Fatihah pula dalam keadaan berdiri. Tapi sunat, sembahyang sunat dia baca dalam keadaan berdiri. Dia beza. Cuma pahala dia tak sama. Pahala dia tak sama. Orang yang sembahyang sunat berdiri, dia dapat full. Dia punya bayaran pahala. Tapi orang yang sembahyang sunat duduk, dapat pahala, tapi ulama kata separuh. Nabi kata separuh daripada bayaran pahala yang Allah bayar. Kalau dia duduk. Melainkan dia duduk kerana sakit. Yang tu okeylah. Melainkan yang tidak perlu membaca Fatihahnya ialah kecuali orang yang makmun yang masbuq. Makmum masbuq ini dia tak perlu habiskan Fatihah ataupun tak perlu baca Fatihah. Kenapa? Kerana Fatihah dia ditanggung ataupun memadai iman baca. Itu dipanggil ditanggung oleh iman. Ditanggung oleh iman ni makna apa? Makna dia memadai Fatihah iman itu cover ataupun ganti Fatihah kita yang tak sempat baca ataupun tak sempat habis bacaan. Kita baru baca separuh. Baru baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Tu iman Allahu Akbar. Kita pun wajib status kita. Jangan duduk berhabis. Tu kena tahu. Status kita masbuq ataupun muwafiq. Kalau status masbuq, wajib kita follow iman, tinggalkan Fatihah. Kerana Fatihah kita diganti ataupun memadai iman baca. Tapi kalau kita muwafiq, memang kena habiskan Fatihah. Kita akan datang tajuk topik khusus, topik masbuq muwafiq, kita akan bincang. Melainkan dia ni masbuq muwafiq yang memang kena habiskan Fatihah dia. Maka ada beberapa isu, ada yang kena habiskan Fatihah dia ini dimaafkan sampai 3 rukun yang panjang. Biarlah ketinggalan dengan iman, boleh sampai 3 rukun. Tapi isu dia tak banyak. Hanyalah 12 isu sahaja yang dibenarkan untuk dia ketinggalan daripada iman sehingga 3 rukun yang panjang. Itu akan datang insya-Allah. Dia agak complicated sedikit bagaimana perkiraan 1 rukun, 1,5, 2 rukun, 2,5 dan 3 rukun. Dia ada cara kira dia. Tu pening juga tuan-tuan. Tapi tak apalah, akan datang. Ini basic dulu. Malam ni kita tahu masbuq apa dia, muwafiq apa dia. Masbuq ni orang yang tak sempat menhabiskan, tak sempat kadar masa untuk menghabiskan bacaan Fatihah. Dan kadar masa dikira bila? Dikira mula takbir. Allahu Akbar. Tu mula dia kira kadar masa sempat ataupun tidak dihabiskan Fatihah. Kalau tak sempat, dia dinamakan masbuq. Tinggalkan, jangan duk habiskan Fatihah. Kerana Fatihah orang masbuq di cover oleh imam. Macam mana contoh dia? Dia takbir Allahu Akbar. Itu mula kira. Sempat ke tak sempat? Itu dia mula kira. Dan last bila? Last rokok makmum, rokok imam. Itu mula kira takbir dia dengan rokok imam. Adakah sempat kadar masa untuk menghabiskan Fatihah diri dia? Fatihah yang sederhana. Tak sempat, maka dipanggil masbuq. Contoh tak sempat dia tak kira. Satu ayat ke separuh ayat tak kira. Rokok terus, tak perlu tunggu. Contoh, baca bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Pendek lagi dah. Tu iman Allahu Akbar, tak perlu habiskan. Kadang-kadang kita kejar habiskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Duk kejar iman. Tak perlu kejar imam. Kita rasa tak puas hati sebab ada separuh lagi ataupun satu ayat lagi yang tak sempat habiskan. Tak perlu. Sebab apa bahaya dia? Kalaulah dia ketinggalan dengan imam setengah rukun, makruh. Itu kita akan belajar akan datang formula dia. Formula delay dengan iman. Jangan delay. Serentak tak boleh, delay tak boleh, potong tak boleh. Tu dia punya peraturan follow iman dia agak ketat. Potong iman kita tahu, tu iman tak rokok, dia rokok dah. Lama tu iman, dia kata rokok bukan main lama. Aku i'tidal dulu. Sami Allahu liman hamidah. Tunggu tu iman dalam i'tidal. Kalaulah dia tak kena hajat apa, bukan sakit, bukan pening apa, maka makruh.
Cuma ulama kata kalau dia mendahului, satu haram, bukan makruh. Kalau delay setengah makruh, satu haram, satu setengah haram, dua silap. Kalau delay, kalau lambat satu makruh. Satu setengah rukun tu, satu rukun makruh. Kalau satu setengah pun tetap makruh. Kalau dua, dia mula dua haram. Dua haram tapi tak batal. Dua rukun dah. Kita masih baca Fatihah. Tu imam dah tinggal kita dua rukun dah. Rukun pertama, rukun kedua i'tidal. Tu imam dah sujud dah. Maknanya dua rukun imam dah meninggalkan dia. Apabila sujud saja, imam dah tinggal dua rukun. Ni kalau tak dimaafkan, dia kira pendek pun. Rukun pendek pun dia kira. Melainkan kalaulah dia memang dimaafkan, memang dia kena habiskan Fatihah dia, maka tak apa. Dia panggil 3 rukun. Itu akan datang perkiraan dia. Ni hak basic dulu tuan-puan. Kalau tidak ada isu, tak boleh. Dia tak boleh delay. Sebab itulah masbuk tak perlu delay walaupun sekejap. Delay walaupun setengah rukun ataupun satu rukun, makruh. Hukum dia makruh tuan-puan, memanglah tak berdosa sebab makruh. Cuma dia luput fadilat. 27 fadilat yang kita duk kejar tu, dia burn. Kenapa burn? Kerana kita melakukan pelanggaran etika mengikut imam. Allah Ta'ala dah tetap dah, ikut imam yang nak dapat 27 ini, jangan melakukan sebaran kesalahan, sama ada kesalahan itu haram ataupun makruh. Yang kita buat adalah wajib dan sunat. Sebab tu kalaulah kita memang kita tahu takbir kita dengan rokok imam memang tak sempat, terus rokok. Kalau macam imam baca surah yang pendek, kita tak sempat baca, kita ikut macam biasalah pada awal. Katakanlah imam baca surah pendek, yang makmum tak sempat ambilkan, macam mana boleh kita ikut? Okey, kita ni nak tengok dia punya penilaian kadar sempat tak sempat. Sama ada imam ini baca surah ataupun imam baca Fatihah. Kalau biasanya imam baca Fatihah ni jaranglah. Sebab memang selepas dia baca Fatihah, dia akan sambung surah. Kalau dia baca Fatihah, memang biasanya kita sempat. Sebab dia akan sambung surah. Melainkan pada rakaat ketiga, tak sunat baca surah. Rakaat keempat, tak sunat baca surah. Kita takbir Allahu Akbar, dia lepas Fatihah, dia lepas amin, terus dia rokok. Kita baru separuh, tetap kita rokok. Ketika tu wajib kita rokok sekali, maksudnya rokok follow dia. Walaupun dia baca surah, contoh Allahu Akbar, dia baca idza jaa nasrullahi wal fath, kita ghairil maghdub, dia pun Allahu Akbar. Tak perlu habiskan. Walaupun sikit je nak habis, tak apa, tak perlu habiskan. Kalau habiskan tak menjejahku, habiskanlah. Contohnya kita habiskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak menjejaskan, maksudnya tak delay walaupun setengah rukun. Dia masih lagi duduk rokok, dia tak gaya lagi, tak gaya nak naik lagi, okey lagi. Cuma yang terbaik bar dia kita. Itu dia panggil tuan cara mudahnya. Dia panggil macam mana cara yang sebenar ataupun cara yang betul nak mula bergerak imam. Maksud mula bergerak follow imam. Kita kena tahu bila mula kita nak kena bergerak, jangan delay. Jangan cepat, jangan delay. Bila nak mula bergerak. Cara dia tuan-puan, penilaian dia ialah apabila sempurna iman melakukan rukun, kita terus mula. Macam mana kita nak tahu dia sempurna? Itulah indikator penilaian dianya, ialah kayu ukur dia ialah bar dia. Tu iman kan sujud ataupun rukuk, Allahu Akbar, bar kita, jangan delay. Dia dah bar, kita masih belum sebab nak habiskan ghairil maghdubi alaihim. Itu kita dah delay setengah rukun. Bila nak satu rukun, apabila dia tinggal, dia naik, sami'allah, kepala dia angkat, itu dia dah meninggalkan rukun i'tidal. Rukun rokok. Kan dia rokok, satu rukun, dia tak tinggal lagi rukun rokok tu. Bila dia tinggal rukun rokok,
Rokok tu satu rukun. Jangan bagi delay satu rukun. Maka dia panggung kepala, sami'allah, gaya sambil, itu dipanggil kita masuk satu rukun. Dia dah tinggal dah rukun rokok. Dia nak masuk ke i'tidal. Sempurna i'tidal, 2. Sebab tidak ada kesalahan, dikira rukun pendek pun. Tu bahaya. Kadang-kadang orang dia tak perasan tuan dia habiskan Fatihah dia, makmum dah nak i'tidal. Dah satu dah tu, dah makruh dah burn dah pahala. Cuma duk tunggu haram je. Tunggu haram, kalau iman i'tidal dia masih baca Fatihah, itu haram. Dia panggil 2, meninggalkan, delay 2 rukun. Tu. Jadi mudah aja. Kalau muafiq macam mana? Muafiq ni kena habiskan Fatihah. Tak boleh dia follow imam. Kadar dia tuan-puan, mula A sampai bar dia. Macam mana mula A sampai bar? Allahu Akbar. Okey, mula kira. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Sempat waladdallin amin. Tu iman terus Allahu Akbar. Itu dia panggil muafiq. Kadar masa. Yang ni kita faham. Yang kita tak faham macam mana? Yang kita tak fahamnya ialah kita tak baca. Kita duk main baca doa iftitah dulu, ataupun duk main tengok orang dulu, tak baca Fatihah lagi. Takbir Allahu Akbar. Dengar tu imam baca, lain macam baca tu imam ni. Dia baca lagu apa ni? Dia tak baca Fatihah lagi. Duk galik dengan bacaan imam. Jadi terleka dia. Dari kira masa berjalan dikira tu. Duk leka 2-3 minit. Jaranglah 2-3 minit. Contoh, walaupun dia leka seminit. Tuan-puan, kalau seminit ni dah berapa ayat kita boleh baca Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. 30 saat baru. Maknanya contoh seminit 6 ayat. 7 ayat seminit lebih, tak sampai 2 minit tuan-puan. Contohlah. Dia leka ini sampai seminit lebih. Kadar leka dia dah sempat baca Fatihah, tapi dia tak baca Fatihah. Apabila dia ingat, baru dia mula baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu imam pun Allahu Akbar. Adakah dia kena follow Allahu Akbar? Tak. Dia kena habiskan Fatihah dia. Inilah isu tuan-puan. Nak tengok status dia ni, dia kena habiskan Fatihah dia. Adakah dia ni dimaafkan 2-3 rukun yang panjang ataupun tidak? Kalau tidak dimaafkan 3 rukun panjang, dia kena ikut iman, jangan sampai batal. Maksudnya kena kira 3. Kalau 2 haram. Dia kena jaga. Anu kena tahu peraturan tu. Kalau kita ni tak termasuk dalam isu yang dimaafkan 3 rukun dia panjang tuan-puan. Itu hanya 12 kes sahaja yang kita akan belajar ke datang. Yang dibenarkan untuk delay sampai 3 rukun yang panjang. Dan 3 rukun panjang ni hak pendek dia tak kira. Rukun pendek ni tuan-puan i'tidal tak kira. Dia kira 3 rukun panjang saja. Sujud yang pertama, sujud yang kedua, lepas tu rukuk, 3 rukun. Duduk antara 2 sujud tak kira kerana rukun pendek. I'tidal tak kira kerana rukun pendek. 3 rukun panjang jadi kira. Rukuk 1 rukun, sujud pertama 1 rukun, sujud kedua 1 rukun. Bila 3 rukun? Apabila dia naik ke rakaat lain. Kalau dia masih tak habis lagi Fatihah, ketika tu dia kena mengambil satu daripada 2 tindakan. Tindakan pertama, dia mufaraqah dengan iman. Sebab apa? Dah tinggal 3 rukun dah. Batal kalau dia follow lagi. Tindakan yang kedua, dia kena niat. Kalau masih nak ikut imam, niat rakaat pertama tu tak jadi. Rakaat pertama tu burn. Tu insya-Allah akan datang. Tapi kalaulah dia ni tak dimaafkan isu tuan-tuan, tak termasuk isu dimaafkan, maka dia jangan pastikan delay 3 rukun campur pendek. Maksudnya rokok 1, i'tidal 1, sujud yang pertama tu dikira 3 lah. Tu kena jaga. Jangan tu iman sujud yang pertama dia masih baca Fatihah lagi. Naik saja tu iman nak ke duduk antara 2 tuan-puan, masih dia baca Fatihah, batal sembahyang dia. Tu sebab
delay dia ini tidak dimaafkan, kecuaian dia ini tidak dimaafkan. Maka nak tahu dimaaf tak dimaaf tuan-tuan, akan datang kita akan belajar. Okey, settle itu saja. Basicnya malam ni kita tahu masbuk tu apa, muafiq tu apa. Sebab tindakan untuk kita buat mudah. Kadang-kadang orang dia tak tahu status dia cuba nak habiskan Fatihah dia. Jadi terkejar-kejarlah. Dia tak tahu status dia ni muafiq, wajib baca Fatihah, tiba-tiba dia tinggal. Tu pun tak boleh. Cuma tuan-puan kena ingat di sini. Orang yang boleh tanggung Fatihah makmum, dia ada ciri-ciri imam yang boleh tanggung. Bukan semua imam boleh menanggung Fatihah makmum. Tu perlu berhati-hati memilih imam. Antara imam yang tidak boleh menanggung Fatihah ialah imam yang belum balik. Kadang-kadang guna iman import. Musim Ramadan. Memanglah dia umur 12 tapi tak balik lagi. Bacaan dia okey, bacaan dia power. Tu yang kita jemput tu. Tapi kita tahu dia belum balik. Maka kalau ada makmum di belakang datang lambat, contoh makmum di belakang datang solat isyak, Allahu Akbar, dia Allahu Akbar rukuk. Ingat, kita tak boleh, kena tambah satu rukun lagi. Kena tak dikira rakaat itu. Kena tambah satu rakaat lagi. Kenapa? Kan kita sempat rakaat, baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, terus rukuk. Sempat. Baca Fatihah, sempat masa. Maksudnya sempat dengan imam. Bukan kita pergi tu imam duduk rukuk dah. Imam masih berdiri. Ya sempat, tapi dia, status dia imam belum balik, tak dibenarkan oleh syarak untuk menanggung Fatihah makmum. Tu kesian tuan-puan. Sebab itu seeloknya dalam fiqh, batu kena mengaji fiqh tuan-puan, bukan mengaji tajwid saja. Kena import, iman import ni seeloknya kena import yang dah balik. Kesian makmum di belakang dia tak tahu. Apabila dia tak tahu, dia follow. Yalah, boleh nak follow. Cuma kalau delay, dia masbuk, dia Fatihah dia separuh, tak ditanggung. Walaupun bacaan dia power. Bacaan dia killer. Baca kita kata budak ni baru umur 12. Tapi bacaan tu dia tak boleh. Kerana dia belum balik. Orang yang balik saja yang dibenarkan oleh syarak untuk menanggung Fatihah. Satu lagi tuan-puan, yang basic. Ni pun kena jaga tuan-puan. Orang yang nak tanggung Fatihah makmum ialah orang yang sah Fatihah diri dia. Batu tak boleh angkat imam yang tak sah diri dia baca. Nanti kita akan belajar akan datang. Tajuk dia syurutus sihhatu, syurutul iqtidah. Ada dua topik tuan-puan. Dalam bab jemaah ada dua topik. Topik pertama, basic dia adalah 13 syarat sah mengikut imam. Kita kena tahu apa peraturan sah ikut imam. Bukan mengikut aja, dia ada 13 peraturan. Antara 13 ni tuan-puan, apa dia? Ini formula, dah bukan jadi kaedah, jadi formula. Iaitu imam yang nak diikut ini ialah iman yang sah sembahyangnya, iman yang sah bacaan Fatihahnya, iman yang sah takbirnya, iman yang sah tahiyat akhirnya, iman yang sah selawat selepas tahiyat akhir, dan iman yang sah bacaan salamnya. 5 tu. Walaupun sunat dia tak betul, tak apa. Jangan bacalah, tak apa tu. Doa iftitah tak betul. Rabbi ghfirli tak betul imam ni. Kalau suruh dia baca. Tapi sah kita ikut. Kenapa? Kerana 5 yang wajib betul dia baca. Tak betul jangan suruh dia baca lah man. Jangan baca Rabbi ghfirli. Kalau baca Rabbi ghfirli, ke laut. Rabbi pilli warhamni wajuburni. Wajubur. Jadi jubur. Habis dia hantam, dia modify habis. Dia ejah habis. Jangan baca hak dia tak tahu. Tapi kalau suruh dia baca Fatihah, cantik Fatihah dia. Dia sempat belajar Fatihah. Rabbi ghfirli tak sempat lagi. Tak sempat jangan baca lagi. Belum balik. Tak. Sembahyang fardu pun tak boleh. Bukan kata sembahyang sunat orang tarawih saja. Dia ni boleh ikut. Cumanya dia tak tanggung Fatihah. Dia boleh ikut. Apabila kita masbuk, dia tak boleh cover Fatihah kita. Kita kena tambah satu rakaat lagi. Boleh sah. Boleh. Cuma berhati-hati, sungguh pun dia boleh, sah kita ikut dia sah.
Kalau bacaan dia sah, walaupun dia belum balik, dia masih mumayyiz, sah. Cuma ingat satu isu. Isu apa dia? Kalau kita lambat datang, kena tambah rakaat. Kan kita lambat kadang-kadang, bukan semua isu lambat. Ada orang yang lambat datang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tu imam tadi belum balik tu, Allahu Akbar. Kita pun rukuk jugalah. Tak boleh habiskan Fatihah kita, kerana kita masbuk. Cuma kalau kita tahu undang-undang, nanti kena tambah satu lagi rakaat. Sebab itu tak jadi rakaat tu. Kalau imam biasa memang jadilah, dikiralah satu rakaat. Itu saja, boleh ikut. Sebab apa boleh ikut? Sama je kaedah yang kita sebut tadi. Syarat kita nak ikut iman yang sah diikut ialah iman yang sah sembahyangnya. Budak mumayyiz ni tuan-puan, kita ajar elok, bacaan cantik, rukun fi'li cantik, rukun apa semua dia buat cantik, sah. Walaupun baru mumayyiz, baru 7 tahun. Mumayyiz tuan-puan, 7 tahun ni dah mumayyiz. Boleh dah ikut? Boleh. Ni ada orang tanya, banyak orang tanya tuan-puan, isu ibu-ibu. Dia kata, saya ni ada anak lelaki, tanya bapak dia tak ada, tanya suami saya tak ada, saya berimankan anak saya lah. Boleh tak? Dia kata. Saya kata, tak kira lah. Adanya dia banyak tanyanya sembahyang fardu lah. Dia kata, kalau sembahyang sunat, okey lah. Nak tanya hak sembahyang fardu, dua-dua sama je. Dia bukan lain fardu dengan sunat. Kalau tak sah fardu, tak sahlah sunat. Jawab dia tuan-puan, kalau anak tu dah mumayyiz, walaupun belum balik, bacaan dia cantik, rukun qoli dia cantik, rukun fi'li dia cantik, sah. Boleh. Cuma isu dia tertu je, masbuk je, dia tak tanggung. Sebaliknya tuan-puan, walaupun dah balik, dah terlebih dah balik, dah nak habis balik dah, 80, 70, 90, ada orang tanya, sah tak dia jadi imam? Kalau bacaan dia tak betul, bukan tak sempurna, lain tak sempurna, okey, tak betul, dia indikator tuan-puan, dia beza tajwid dengan fiqh. Tajwid dia nak cun. Fiqh ni walaupun tajwid tak cantik tapi betul, sah. Betul ni macam mana tuan-puan? Makhraj dia ni tak bertukar dengan makhraj orang lain. Walaupun tak cantik, makhraj dia tak cantik, ghain dia ni tak cantik, sah. Asalkan jangan jadi huruf lain. Jangan jadi kaf tu dah bertukar dengan qaf. Itu tak boleh. Ak tu jadi aqa. Itu tak boleh. Fiqh tak boleh, tajwid lagi jangan tanya. Tajwid lah awal-awal dia reject. Ini fiqh ni tajwid tak cantik, okey, jangan bertukar makhraj. Jangan bertukar huruf qaf jadi kaf. Allahu akbar. Patut Allahu akbar. Walaupun sifat huruf tak cantik, tak bunyi pun hamas. Allahu tak bunyi pun. Dalam fiqh sah. Tu dia lebih rendah penilaian fiqh berbanding dengan tajwid. Cuma nak cantik, nak bagi orang panggil ada nilai tambahnya, barulah kita cantikkan. Dia ada pahala lebih lah. Okey, kita habiskan tuan. Sikit lagi, masih lagi tajuk ni. Belum kita masuk lagi syarat sah. Mumayyiz. Dia mumayyiz? Belum. Dia dah mumayyiz, bukan kata mumayyiz, dia dah balik. Oh, belum balik. Mumayyiz dah. Okey. Dia dah mumayyiz. Mudah je tuan-puan. Syarat nak jadi imam, syarat sah sembahyang, syarat dia ialah mumayyiz, bukan balik. Kalau mumayyiz, cantik peraturan dia, sah. Tak perlu balik. Cuma isu dia, kalau dia mumayyiz, dia cantik macam mana pun, dia tidak ada pahala. Sebab dia tak ada akaun pahala lagi. Sah tak sembahyang dia? Sah. Pahala dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada, di akaun masuk kepada wali dia dengan ibu dia. Sah ada pahala. Macam mana umur 7 tahun ni kan, cantik ada pahala. Umur 10 tak balik lagi, ada pahala. Tapi pahala itu diberi kepada ibu dia dan ayah dia, ataupun orang yang ajar dia. Kalau guru dia lah dapat. Kadang-kadang kita tak ajar, guru ajar, tapi dapat juga kat ibu dengan ayah. Sebab dia panggil usul.
Okey, abang tanya ni, kalaulah dia mumayyiz ataupun dah balik, sama je ni isu dua ni. Mumayyiz tak khatam ataupun balik tak khatam, sama je. Orang dulu tuan-puan balik baru khatam. Tanya abang kita otai-otai ni. 15 ni tuan-puan baru khatam, baru jawi, masuk jawi. Oh dulu bukan jawi macam kita hari ni tak rasa apa tu. Orang dulu penuh. Penuh pula dah. Orang panggil ayah saya cerita dululah. Abang saya tu dia sempat yang atas pisang tu. Dia kata jenuh kepung. Dia tahu je, dia kata hari ni kita nak bersunat, lari. Jenuh, dia kata cari ayah ni, mencari ni, mana anak aku? Rupanya lari. Dia kata, mana orang nak potong mudah-mudah tak atas batu pisang macam tu je. Di Kelantan guna batu pisang tu kan. Lepas kelapa dulu deh, kelapa. Saya tak ada dah. Saya tu zaman perubahan. Zaman reform. Reformasi. Tak ada dah, lama-lama main injek je. Injek tuan-puan, mati pucuk habis hari ni. Bukan nak cerita mati pucuk tak tuan-puan. Nak cerita bahaya sebenarnya injek tu. Ada yang mati pucuk. Dia tahu kenapa punca mati pucuk ni? Dia ada dua faktor. Faktor exercise tu itu 20% je lah ilmu nutrition. Tuan-puan, saya belajar ilmu nutrisi. Exercise ni sebenarnya orang kita tak nampak exercise tu. Exercise ini dalam ilmu pemakanan Islam, pergerakan penting tapi hanya 20%. 80% itu pemakanan dan gaya hidup. 80% tu pemakanan. Sebab tu faktor mati pucuk ni tuan-puan, satunya adalah pemakanan, yang keduanya ialah gaya hidup tu okeylah. Memang ada faktor gaya hidup. Yang keduanya ialah badan kita dia tak boleh terima chemical yang tinggi. Dia akan jadi toksin, radikal bebas banyak dari badan kita. Sebab tu injek tuan-puan, perhatian ada injek. Injek sekali. Injek pula, dia tak bukan injek lain, dia injek tempat tu lah. Dia injek tempat tu. Sampai rasa kebah. Kita duk rasa okey kan. Lagi tak kebah kan lagi kena injek. Bahaya tu. Kita tak nampak dalam ilmu, memanglah dia berbeza lah. Medical dengan modern dengan pemakanan Islam dia berbeza. Jadi bahaya. Dia bahaya bukan dalam masa 10 tahun. Tak tuan-puan, 30 tahun baru kita rasa kesan. 30 tahun dia drop cepat. Tak agresif dah. Habis. Ni otak-otak kita dia power. Dia jaga makan, exercise jaga. Lepas tu badan dia tak banyak radikal bebas. Tak banyak toksin. Terinjek. Kita ni dah lah injek, burung pun injek, ni pun injek, punggung pun injek. Mana tak injek? Semua injek. Hak lain tahan lagi. Dari burung tu kesian. Ada kawan saja injek sekali, kami pakat tengok lah 6 orang, saya 7 orang dulu pakat tengok. Injek sekali sakit. Doktor injek sekali lagi, 2 jarum. 2 tu biasa, ada 3 dia injek. Dia hantam sampai 3 injek. Barulah kebah tak rasa apa. Potong lah. Nak potong kulit ke nak potong dengan tutu pun tak rasa dah. Dah kena 3 injek. Habis. Baik, sambung sikit gitu tuan-tuan. Okay. Kecuali makmun masbuk yang tak sempat membaca Fatihah pada rakaat yang dia masuk kerana Fatihahnya ditanggung oleh imam. Baik, kita nak tengok syarat sah dia. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada Fatihah. Tidak sempurna Fatihah dengan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di sisi mazhab Syafi'i. Jangan tirulah tuan-puan mazhab lain. Kadang-kadang kita suka tiru. Suka sangat tiru tanpa tahu. Dengar iman sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pun balik Malaysia tiru. Tiru tak tahu teruk sekali, tak baca bismillah. Terus Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanur Rahim. Tiru balik. Sana dia ra'i juga, tuan dia baca selap pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia meraihkan mazhab lain. Kita ni tak tahu punca, tuan terus tak baca. Alhamdulillah teguh. Tanya mazhab mana? Mazhab kita. Pulak pandai klaim mazhab kita pulak. Tu bahaya tuan tiru. Bismillah tu wajib baca. Okey, syarat pertama, dia ada 3 syarat saja tuan-puan. 3 syarat. Tapi di kitab kita ni dia sebut 2 saja. Kalau kitab lain dia akan sebut sampai 7. Okey, tengok. Pertama apa dia? Wajib dipelihara, yang ini dijaga. Dan wajib dipelihara dan dijaga segala huruf Fatihah itu
dan segala tasydidnya. Apa maksud jaga? Semua huruf 141 huruf, 142 huruf, 152 huruf itu ikut cara pengiraan, mesti kita jaga. Apa maksud jaga? Tuturkan mengikut makhraj dia. Jangan bertukar huruf, kena jaga. Maksud jaga apa? Tuturkan mengikut makhraj huruf. Kalau kaf, dia bunyi kaf, jangan bunyi qaf. Kalau ha, jangan bunyi ha. Kalau ha, jangan bunyi ha. Tu. Kena jaga. Tu maksud jaga. Jaga ni tuturkan mengikut makhraj masing-masing. Mengikut makhraj yang betul. Dan juga jaga tasydid. Kalau tasydid ada 14, tuan-puan, jangan hilang walaupun satu tasydid. Tak boleh. Iya, jangan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh iya. Kena iya. Tak perlulah tekan kuat sangat. Kerana iya tu jangan tekan kuat. Kenapa? Iya itu harful lin. Lemah lembut karakter ya. Jangan ditekan lebih. Orang kita tuan-puan dia bunyi syaddah, dia hantam sekuat-kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang kita ni tuan-puan baru puas hati. Iza ja. Tu teruk sangat tu. Tu ja pada tempat yang tidak syaddah. Dia iza ja. Huruf-huruf yang begini tuan-puan, kita terpengaruh dengan syaddah. Syaddah ni memang kena tekan, kena kuatkan, tetapi kena tengok karakter huruf. Kalau huruf itu lemah lembut, maka jangan dikasarkan dia, lembutkan dia. Iya, tak boleh kata iya, tak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul, cuma tak cantik. Bukan tak betul. Tak betul ni lari terus. Tak cantik kenapa? Kerana mengubah karakter ya yang sepatutnya kena sebut dengan lemah lembut. Sebab harful lin. Okey. Dan semuanya huruf tadi hendaklah dibaca dengan betul, walaupun tak cantik ataupun tak sempurna, okeylah. Dibaca dengan betul. Satu huruf pun tak boleh tinggal. Jangan tinggal satu huruf. Tak boleh salah. Jangan tinggal, jangan baca tak betul, salah. Macam mana dia tinggal? Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia tinggal huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Lain cantik, tapi ba hilang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya B kena jelas, B. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf pun bunyi huruf waqaf. Jangan rahim. Mi hilang. Dia kena bunyi waqaf pun huruf itu. Cuma jangan bariskan saja, tapi bunyi huruf kena ada walaupun waqaf. Ba setiap huruf. Kalau B kena B, jangan base. Bismillahirrahmanirrahim. Base pula dah. Macam-macam dia aja. Jadi base. Tu tak me lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tu jenis terpengaruh dengan Hindustan. Orang Hindustan ni tuan, dia banyak me. Bismillah. Le. Dia banyak. Le. Tu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dia banyak me, be, le. Tu. Semua dia dah lari dia punya posisi asal, longgar. Sebab apa? Sebab terpengaruh dengan dialek kita. Terpengaruh dengan dialek. Itu kena betulkan kita punya pronos, apa nama ni, kita punya apa nama ni panggil tuan-puan, kedudukan dia, cara kita lantunkan. Cuma orang panggil apa, itu tak tepat. Baris yang tak tepat, tapi tak jadi baris lain, sah. Tak jadi baris lain, cuma tak tepat. Base ni tuan-puan, B, sepatut B. Dia tak akan tukar jadi bu. Kalau bu, itu salah. Cuma tak tepat, dah lari kedudukan B, itu dah jadi base. Tapi kalau base betul memang salah lah base. Ni nak ceritanya lari sedikit. B, tu dia kena B bukan B. Macam kita sebut A tuan-tuan. A ni kan ramai kita A.
Allahu akbar. A. Sebab tu alif fathah A, hamzah fathah A, bukan O. Dia A. Jadi Allahu akbar. Allahu akbar. Dan A itu dinipiskan. Tak boleh baca. Kita dah baca bahas minggu lepas. A itu dinipis. Jangan A. Dia A. Bukan A. Dia A. Lain. A. O. Kita O. Tuan. Baby. Kita dah selewat sikit. Okey, satu syarat pertama tuan. Jangan ditinggalkan. Satu huruf pun tak boleh tinggal, tak boleh salah dan tak boleh ditinggalkan dan ditukarkan dengan huruf lain. Itu mudah saja. Maksud baca betul ni tuan, baca betul segala huruf dan syaddah. Jangan tinggalkan dia. Maksud jangan buang huruf. Jangan tukarkan. Jangan buang huruf, jangan tukarkan huruf. Jangan bertukar huruf makhraj. Itu saja mudah. Kita nak tahu macam mana cara baca. Baca, betulkan baris, betulkan syaddah, betulkan sebutan mengikut standard makhraj dia. Kalau kaf bunyi kaf, tak bunyi qaf. Itu dia. Yang kedua, kita habiskan dua je malam ni tuan. Baik, yang kedua ni dia panjang tuan. Jangan, yang kedua, syarat yang kedua, jangan diselan antara ayat atau kalimah dengan bacaan yang lain. Kita akan sambung bulan depan. Okey. Fatihah ada 7 tuan. Dia tak boleh kita stop ayat demi ayat. Dia rigid sikit Fatihah. Dia ayat surah okey. Surah tuan, kita baca. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Kita stop. Tak ada stop ni bukan kata nak tarik nafas, tak nak tarik nafas. Okey. Saja je. Berhenti sekejap dulu. Rehat dulu. Adakah rehat yang perlu? Tak. Dia kalau perlu rehat, waqaf saja. Waqaf sekali tarik nafas, kena sambung. Sengaja dia nak berhenti lama. Boleh ataupun tidak, kalau surah boleh. Dia tak rigid, peraturan tak ketat. Tapi Fatihah tuan, peraturan yang ketat. Peraturan pertama baru kita bincang, baca bagi betul. Peraturan yang kedua, dia tak boleh diam yang lama. Stop lama senyap, walaupun tak cakap, tak boleh. Ataupun dia tak boleh cross dengan perkataan lain. Melainkan perkataan yang dibenarkan saja. Itu kita akan bincang akan datang. Ada perkataan yang dibenarkan boleh cross. Dia cross dengan diam pun tak boleh, cross dengan perkataan lain pun tak boleh. Walaupun perkataan lain itu memang tak batal solat. Tak batal solat. Tapi cross dengan perkataan yang tidak disunatkan tak boleh. Itu akan bulan depan. Jarang kita buat, jaranglah. Cuma terkadang termisnya takut stop itu lama. Sengaja. Ya, bukan kerana nak lupa dah. Kalau lupa, okey. Contoh, Ar-Rahmanur Rahim. Lupa. Maliki Yaumiddin tak datang-datang pun. Jenuh nak cari. Biasalah tuan-tuan. Dengan umur kita ni biasalah. Umur muda ni. Ni orang tua lain ni, kita muda-muda semua tuan-tuan. Orang muda pun jangan kira. Jangan kata, muda lagi saya baru 70 Ustaz, takkan lupa dah. Ya, kita duk kira umur muda 70 lah ni. Ya, kadang-kadang lupa. Orang umur 100 tu standard dah lupa. Kita baru 70 pun dah lupa dah tuan-tuan. Biasalah tu, biasa. Bukan duk kira dulu umur 20. Memanglah tak lupa dulu. Sebab dulu masa remaja ni kita nak kira ni usia matam ni, umur 70 ni. Tua tu, 100 ni baru tua. Standard. Jangan kata, takkan umur 70 dah lupa. Tak patut tak lupa lagi umur 70. Pak nak tunggu lupa bila? Umur 100 baru lupa. Biasalah. Jangan tumpah susah hati kan. Kadang-kadang susah hati Datuk Ustaz saya ni baru umur 70 tapi lupa banyak. Biasalah ji, biasa dia kata. Jangan duk susah hati. Sebab orang umur 80 pun dah lupa dah. Kita baru 70. Biasalah tu. Itu dia ayat motivasi tu umpah. Jangan duk rasa tua sangat. Rasa tua tu lah dia rasa macam letih semua tu tak buat kerja. Lu tua, jalan, dia kata kita kuat lagi. Baik, habis tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung bulan depan. Jangan diselan antara ayat-ayat atau kalimah-kalimah tu, insya-Allah bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.